Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Selamat datang ke CDL Hands-on Online Session, Kluster IPG, Institut Pendidikan Guru. Pada hari ini, anda semua bersama dengan saya, Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, yang akan berperanan sebagai moderator, dan kita akan bersiaran sehingga ke pukul 4 petang ini, biasa selama lebih kurang 1 jam. Dan seperti biasa juga pada hari ini kita akan ada dua slot. Slot yang pertama iaitu snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya pembentangan yang akan disampaikan oleh pembentang iaitu Encik Hasri bin Abu, ya. Dan untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh untuk memulakan snippet online reflect on session. Dipersilakan, Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera. Kita jumpa kembali untuk sesi snippets. Terima kasih kerana dapat bersama untuk tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini adalah 7 Traits of Great Leadership. Sememangnya, tajuk kepimpinan merupakan satu yang amat penting bukan saja untuk pemimpin, tetapi juga ahli dalam sesebuah organisasi yang sentiasa dipimpin oleh barisan kepimpinan organisasi itu. Maka terdapat banyak panduan dan juga trait atau ciri-ciri yang diutarakan dalam banyak penulisan tentang kepimpinan. Kerana sesebuah organisasi itu memang bergantung kepada kepimpinan yang menyerlah. Itu merupakan satu perkara yang amat penting ke arah kejayaan sesebuah organisasi. Saya terbaca ungkapan tentang kepentingan kepimpinan, dan pada pakar kepimpinan menyatakan, people do not leave organizations, but they leave leaders. People do not leave organizations, but they leave leaders. Kadang-kala orang minta bertukar ke organisasi lain atau sekolah lain umpamanya, bukan kerana mereka tidak suka akan sekolah di mana mereka telah bertugas, tetapi kadang-kala kepimpinan. Mereka dapati bahawa harapan mereka yang mereka jangkakan daripada umpamanya seorang pemimpin baru berbeza daripada hala tuju organisasi itu. Maka daripada nak bercanggah atau nak berkonflik, mereka tinggalkan organisasi itu. So, they are not actually leaving the school, but they are leaving the leader. They are not leaving the organization. So, kita sebagai pemimpin, kita patut cari keserasian yang terbaik dalam organisasi. Kalau seorang dua yang bertukar mungkin biasa. Tapi kalau ramai, maka itu menunjukkan satu tanda bagi ada perkara yang tidak begitu betul yang sedang berlangsung dalam organisasi kita. Dan kalau kita boleh ke slide yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh lari daripada kepentingan bahawa kita sentiasa perlu positif. Kita sentiasa menunjukkan sikap yang positif dan tenaga yang positif dalam organisasi kita. Kita perlu ada proaktif attitude. Kalau dah berlaku kesilapan pun, kita bukan nak menuding jari, tetapi kita cari penyelesaian. So kita tak mungkin jadi reaktif, tetapi proaktif dan cari penyelesaian untuk masa depan. Let's see how we can solve the problem, daripada kita nak cari find fault dalam sesuatu situasi. Yang ketiga, mereka mengongsi atau delegasikan tugasan-tugasan secara sepenuhnya
Mereka memantau, tapi mereka memberi satu keyakinan kepada staf dalam tugasan yang mereka delegasikan. So, supaya kalau dia boleh delegasikan tugasan tersebut, seseorang pemimpin juga ada masa untuk banyak tugasan yang lain. Yang keempat, mereka mudah didekati. Kalau kita seorang pemimpin yang pintu sentiasa tutup, susah untuk didekati, kalau cakap selalunya macam marah, maka orang tidak akan rasa senang hati atau lega nak mendekati kita. Bagi saya, ini adalah satu ciri yang amat penting daripada pengalaman saya. Ya, saya dapati bahawa ini adalah satu ciri yang penting dan kita sentiasa perlu beri perhatian kepada ini. Yang berikutnya ialah kalau kita harapkan sesuatu daripada staf kita, kita pun lakukan perkara yang sama. Kita sanggup turun padan dan buat perkara-perkara yang sama juga. Jangan kita minta daripada staf kita perkara yang lain, tapi kita sendiri tak berani nak buat. So they do what they expect from others. Berikutnya adalah accountable. Artinya kita mengambil tanggungjawab untuk apa jua yang berlaku dalam organisasi kita. Walaupun ada kesilapan dilakukan oleh staf kita, tapi sebagai pemimpin, kita ambil tanggungjawab itu. Itulah satu harapan daripada staf. Dan yang ketujuh ialah kita membuat keputusan. Kita berani membuat keputusan. Maupun keputusan itu tepat atau kurang tepat, tidak apa. Yang penting kita sanggup membuat keputusan daripada dalam satu-satu situasi atau isu atau masalah, kita tidak berani nak buat keputusan, maka isu atau masalah itu tergantung sebegitu sahaja. So bagi seorang pemimpin, bila sudah ada fakta yang cukup, maklumat yang cukup, berdasarkan fakta dan maklumat itu, kita boleh buat satu keputusan. Itulah ciri atau trait yang terdapat pada seseorang pemimpin yang hebat, great leaders. Dan bagi saya, setiap pemimpin dalam organisasi pendidikan boleh jadi great leader. Tetapi saya tahu di luar sana ada banyak juga model-model lain tentang kepimpinan. Kalau kita boleh ke slide yang berikutnya. Ini ada satu lagi paparan tentang common qualities of a good leader. High confidence, ada empathy, ada integrity, ada kemahiran komunikasi yang terpuji, ada keyakinan, berani, sanggup membuat keputusan iaitu decisiveness, dan ada emotional intelligence, ada vision dan passion. So ini satu bentuk ciri-ciri yang berbeza. Dan ada pula yang lain yang katakan positive attitude, confidence, keyakinan, komunikasi, dan komitmen dan inspirasi. Ini juga merupakan kualiti kepimpinan. So setiap satu-satu model ini atau yang diutarakan di sini mempunyai kelebihan-kelebihannya. Daripada semua ini mungkin kita boleh membina satu model atau satu kerangka yang kita rasa boleh mewakili kepimpinan kita. Atau bagi staf dalam sesebuah organisasi, mungkin anda boleh lihat kerangka yang anda harapkan daripada pemimpin di sekolah anda, di BPD anda, di JPN anda, dan sebagainya. Dan kepimpinan ini tidak semestinya pemimpin yang teratas saja. Your immediate boss, siapa supervisor anda dalam organisasi anda. Kalau anda GKMP, anda boleh amalkan perkara yang sama. Kalau anda penolong kanan, maka anda boleh amalkan segala kualiti yang disebut di sini, segala ciri-ciri yang disebutkan di sini. Can we have the next slide, please? Ada lagi a great leader, honest, mendelegasikan tugasan, komunikasi yang cekap, mempunyai confidence, keyakinan, komitmen, sentiasa positif, kreatif, boleh menyangka, boleh buat reasoning dan ada intuition tentang apa yang boleh berlaku. Dan sentiasa boleh beri inspirasi dan approachable, mudah didekati. Dan top 10 qualities of a great leader, empathy, ada empathy,
honesty, sense of humor. Bagi saya sebelum mulakan sesuatu mesyuarat selalunya saya ada sedikit humor. Kerana saya jangka kita nak dapat maklum balas yang terbaik daripada staf kita. Kita mulakan, tak perlu ada tension dalam mesyuarat dan sebagainya. Biar staf kita kongsi dengan kita fakta yang betul. Mereka berani bercakap. Kita tak mau staf kita intimidated into silence. Sentiasa didiamkan. We must listen to them. So ada humanity, ada enlightening, ya, ada optimisme, visi, passion, ada satu vision atau dream tentang dia nak bawa organisasi ke mana. Dan terakhir sekali, team player. Sentiasa turun padang, team members dan down. Next slide, please. Dan banyak lagi, ini lebih banyak lagi, so tuan-tuan dan puan-puan boleh kenali daripada trait-trait yang disebut di sini. Dan kadang-kadang kita, kalau saya seorang pemimpin, saya akan cetak ni dan beri kepada staf saya. Tak perlu tulis nama. Daripada semua trait-trait ni, bagaimana anda menilai saya? Atau buat ini sebagai satu instrumen dengan nilai 1 hingga 5, setuju atau kurang setuju dan sebagainya, dan lihat apakah trait yang ada pada kita. Satu penilaian. Kita tidak patut takut daripada kita dinilai oleh staf kita atau subordinate kita. Last slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada buku, makalah, majalah dan sebagainya. Tidak ada siapa boleh menyerahkan pengalaman kepada kita. Tapi kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber termasuk buku. Pengalaman yang kita, kalau sekiranya kita diberi peluang untuk dapat pengalaman yang baru, kita haruslah menyahut cabaran itu untuk mendapat pengalaman tersebut. Saya terbaca minggu lepas satu kata hikmah bahawa 30 pages of experience, 30 pages in print is not equal to the experience on the ground. Kita boleh baca 30 muka surat tentang sesuatu peristiwa, isu dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri melalui isu itu, pengalaman kita sendiri secara sebenar, itu lebih baik daripada kita hanya baca saja. Tetapi selain daripada pengalaman, of course yang terbaik kita baca dan dapat ilmu itu. So tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh dapat banyak ilmu dan jangan lupa, it is easier to build strong children than to fix broken adults. Saya sebut negara Finland, kalau ditanya apa secret mereka tentang pendidikan, it is always being positive, positive, positive. And remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian sebentar tadi, perkongsian yang menarik, perkongsian yang bertajuk Seven Traits of Great Leadership, ya, yang berkaitan dengan kepimpinan. Ya. Semoga apa yang dikongsikan oleh Datuk sebentar tadi dapat kita manfaatkan dalam kerja-kerja kita seharian. Ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang akan disampaikan oleh Encik Hasri bin Abu. Baik, Encik Hasri bin Abu sudah ada di talian, ya? Baik, pada petang ini Encik Hasri akan berkongsi pembentangan yang bertajuk pendidikan digital, ya. Selamat datang ke CDL Hands On Cluster IPG, ya. CDL Connecting Dot Learning Hands On online session Cluster IPG. Saya ingat saya terus kepada inilah, ya, sesi kita, ya, teruskan. Baik, sebelum saya serah kepada Encik Asri, saya ingin perkenalkan dululah profil Encik Asri, ya. Baik, Encik Asri bin Abu ini sebenarnya merupakan ketua unit perpustakaan, ya, dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, ya, IPG Kampus Ipoh. Beliau
merupakan seorang yang, pada hemat saya, merupakan seorang yang amat berpengalaman lah, ya, khususnya berkaitan dengan teknologi pendidikan, ya, teknologi dalam pendidikan, ya. Sebelum berkhidmat di IPG Kampus Ipoh, beliau merupakan guru sekolah, ya, dan pernah bertugas di Sekolah Kebangsaan Kuala Dipang, ya, pada tahun 2005 hingga 2008, dan menjawat jawatan sebagai pegawai teknologi pendidikan, di beberapa PKG, pusat PKG, seperti di PKG Kampar, PKG Temoh, dan juga di bahagian teknologi pendidikan, Perak, BTPN Perak, ya. Dia berpengalaman sebagai ketua unit media dan inovasi pendidikan di BTPN Perak, ya. Uh, dan juga sebagai pegawai pengurusan di unit pengurusan latihan di IPG Kampus Ipoh, sebelum ditempatkan sebagai ketua unit perpustakaan. Jadi kita bernasib kita bernasib baiklah, ya, dapat berjumpa seorang yang amat berpengalaman, ya. Jadi kita sama-sama dengarlah, ya, apa yang dikongsikan oleh Encik Asri bin Abu sebentar nanti, ya. Uh, jadi mempersilakan Encik Asri bin Abu untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan Encik Asri. Baik, terima kasih Dr. Abdul Hadi bin Madawi. Dan saya berasa, orang kata apa, rasa banggalah kerana dapat dijemput menyertai dalam program CDL Hands-on Online Session bagi FPD siri yang ke-32. Dan di sini saya akan berkongsikan serba sedikit lah tentang pendidikan digital, apa itu pendidikan digital, dan apa perkara-perkara yang seakatan dengannya. Jadi untuk itu saya akan uh, cuba kongsikan skrin di sini. Baiklah, tajuk yang diberikan adalah pendidikan digital. Sebenarnya pendidikan digital ini tidak, orang kata apa, bukan asing lagi lah bagi masyarakat kita, terutamanya pendidik. Kerana ini merupakan satu pendidikan di mana kita telah pun berada di dalamnya, ya. Kerana dalam pendidikan digital ni sebenarnya kita nak mengajar ataupun menarik masyarakat supaya mereka lebih tersedia dalam hidup dan juga dalam bekerja dalam masyarakat yang, orang kata apa, semakin terhubung secara digital. Jadi di sini saya telah rumuskan beberapa perkara yang akan saya kongsikan. Pertamanya, antara kandungan yang akan saya kongsikan di sini adalah literasi digital. Apa itu literasi digital? Yang keduanya, komponen. Apakah komponen yang terdapat di dalam literasi digital? Yang ketiga, kemahiran komputer. Yang keempat, perlindungan dan keselamatan. Sebenarnya digital ni bukan saja satu tempat, orang kata apa, selamat. Sebenarnya dia ada juga, orang kata apa, keselamatannya itu pun tidak terjamin. Jadi di sini saya akan kongsikanlah sedikit mengenai dengan, terutama berkaitan dengan akta komunikasi dan digital. Seterusnya yang kelima, saya akan terangkan sedikit lah berkenaan dengan etika digital. Yang keenam, kreativiti dan inovasi. Yang ketujuh, pendidikan formal dan bukan formal. Yang ke-8 baru saya sentuh kepada daftar pendidikan digital. Dan terakhir sekali adalah GPGD. Mungkin tuan-tuan perempuan sedia maklum berkenaan dengan GPGD, ataupun mungkin yang baru pertama kali dengar, saya akan kongsikanlah selepas ini. Seperti mana yang telah diterangkan oleh tuan moderator tadi, sebenarnya saya dalam bidang teknologi pendidikan ini telah terlibat sejak tahun 2008 lagi, di mana saya bertugas sebagai pegawai teknologi pendidikan, di mana perkara-perkara ataupun ilmu-ilmu berkenaan dengan teknologi pendidikan, terutama di bidang digital ni, saya telah terdedah awal lah pada awal tahun 2008, sebab saya terlibat secara langsung di
pusat kegiatan guru Kampar, ya, di Kampar. Kemudian saya bertukar tempat seperti mana yang dimaklumkan oleh Dr. Mahendra Singh. Kita berubah tempat tu bukan kerana kita tak suka satu tempat. Kita berubah tempat tu, kita dari segi saya sendiri adalah untuk orang kata apa, menimba ilmu. Orang kata apa, selagi mana kita dapat ilmu, begitu kita akan cuba mencari ruang dan peluang untuk kita menimba ilmu. Sehinggalah ke hari ini saya ditempatkan di ITG, di mana saya diberi peluang sebagai memegang jawatan ketua unit perpustakaan di ITG Ipoh. Jadi di sini saya ceritakan sedikitlah pengalaman. Ini antara pengalaman yang boleh katakan berkaitan dengan pendidikan digital. Di mana digital ni sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Antara pengalaman adalah saya merupakan facilitator TV PSS bagi negeri Perak, di mana TV PSS telah dicetuskan sebelum waktu pandemik lagi. Tetapi apabila pandemik melanda, jadi TV rancangan ataupun TV PSS ni semakin orang kata apa, menjadi tumpuan, menjadi tempat untuk penyebaran bahan, penyebaran maklumat, terutama dari aspek digital. Dan sampai itu juga saya juga terlibat dalam panel pembangunan bahan digital buku teks yang melibatkan pembangunan aplikasi yang menggunakan aplikasi Unity, iaitu yang melibatkan AR, 3D dan sebagainya. Dan sebelum itu pada tahun 2009 saya telah menjadi jurulatih EduAd TV, di mana pada ketika itu pendidikan digital telah pun orang kata apa, telah didedahkan. Tetapi pada ketika itu maklumlah, penerimaan, maknanya peralihan daripada zaman analog ke zaman digital tu, kita menghadapi pelbagai cabaran, pelbagai dugaan orang kata apa, untuk menyebarkan maklumat-maklumat, menyebarkan pengetahuan terutama dalam bidang digitalisasi. Dan pada tahun 2012 saya menjadi jurulatih pelantar pembelajaran maya. Kalau guru-guru di sekolah pada 2012 sedia maklumlah berkenaan dengan Frog VLE. Kita telah pun orang kata apa, pendidikan digital ni telah dimulakan awal lagi, di peringkat awal. Dan pengenalan kepada pelantar pembelajaran maya pun kita telah mulakan pada tahun 2012 menggunakan pelantar Frog VLE. Di mana itu adalah antara inisiatif Kementerian Pendidikan untuk merapatkan jurang pengetahuan dari aspek pendidikan digital daripada sebelum ni lah, maknanya pendidikan sebelum ni, sebelum bercorak digital pada pendidikan ke arah digital. Ya, Yalah, kita pergi pada yang pertama, iaitu literasi digital. Apa sebenarnya literasi digital yang kita faham atau yang kita tahu? Ini adalah saya ringkaskan sedikit untuk pengetahuan semua. Literasi digital ni adalah kita perlukan keupayaan untuk memahami apa itu digital. Ya, kita kena, orang kata apa, kena ambil tahu apa itu digital. Maknanya dalam masa yang sama kita, contohnya macam diri saya sendiri dan mungkin ada sebilangan tuan-tuan dan puan melalui fasa peralihan daripada zaman orang kata apa, chalk and talk, daripada menggunakan papan hitam hinggalah menggunakan papan putih dan terus ke penggunaan IT, ya, yang menggunakan peralatan-peralatan ataupun peranti-peranti digital, yang di mana peranti digital ni lebih orang kata apa, memudahkan. Tetapi biasalah masa peralihan tu banyak orang kata apa, cabaran dan banyak dugaan yang kita hadapi, di mana penerimaan. Biasalah untuk penerimaan, kita nak terima sesuatu yang baru. Sedangkan di orang kata apa, negara-negara maju telah pun orang kata apa, telah pun menggunakan pendidikan digital di sekolah-sekolah, di tempat, di pusat-pusat pengajian tinggi. Cuma kita di Malaysia ni bukan maksudnya ketinggalan. Cuma kita orang kata apa, dari segi persiapan diri kita sendiri untuk menerima sesuatu yang baru tu, mungkin orang kata apa, kita mengalami kekangan di situ.
Tetapi dalam masa yang sama, pihak kementerian yang mana saya terlibat secara langsung dalam penyebaran berkenaan dengan pendidikan digital ataupun pengetahuan tentang digital ni, kita dah mula awal awal, dan di mana kita cuba orang kata apa nak menarik sebegitu ramai pendidik-pendidik di kalangan pendidik untuk orang kata apa memahami apakah kepentingan digital ni. Sebenarnya digital memang kalau pada zaman ini memang ia merupakan satu aspek ataupun merupakan satu kepentingan. Kalau kata tak ada digital ni, orang kata apa, tak sempurna hidupnya. Begitulah boleh diibaratkan lah. Tidak seperti anak-anak kita pada zaman ini yang lahir pada abad 21 ni, mereka lahir-lahir saja dah celik digital. Dan kadang-kadang kita pun terkejut. Mereka dah mahir menggunakan pelbagai jenis peranti. Mereka dah tahu. Maksudnya mereka ni dalam ini adalah zaman mereka. Cuma kita saja yang sebagai pendidik ni yang kita lalui fasa tersebut, kita terpaksa belajar, kita terpaksa orang kata apa mencari pengalaman, kita mencuba, kita mencari guru yang orang kata apa yang mahir untuk membantu kita. Jadi di sini saya amat pujilah kepada para pendidik, di mana orang kata apa pendidik, sebagai pendidik kita dah diasuh untuk orang kata apa lebih tahap kita melebihi daripada tahap yang sepatutnya ataupun yang sedia ada. Kita akan cuba menggali lagi. Sebabnya kita hingga kini kita melahirkan ramai guru-guru yang orang kata apa berkemahiran tinggi. Ada yang boleh sehingga boleh buat aplikasi, yang boleh membuat coding dan sebagainya, dan menghasilkan orang kata apa sesuatu yang di luar jangkaan. Mungkin di luar sana untuk yang bukan pendidik ni, mereka terpaksa orang kata apa mengeluarkan modal yang agak besar untuk belajar. Tapi kita di Kementerian Pendidikan ni sangat beruntung kerana guru-guru ni dia tidak kedekut antara guru dengan guru yang lain. Sebab tu cikgu bantu cikgu. Ini betul, hashtag ni memang saya amat setuju. Sebab guru yang bantu guru. Di mana kita dapat meningkatkan pengetahuan guru tersebut, dan di samping itu kita juga dapat memahirkan diri kita dalam aspek pendidikan digital ataupun dalam pengetahuan kemahiran digital itu sendiri. Yang keduanya, guna dan ambil bahagian. Itulah bila kita dah memahaminya tentang konsep digital, alangkah orang kata apa baiknya kita sendiri guna, dan juga selain kita guna, kita juga ambil bahagian. Bermaksud kita ambil bahagian bermakna kita berkongsi bersama guru-guru yang lain, dan juga dalam masa yang sama kita mengajar pula pelajar-pelajar, anak didik kita untuk orang kata apa memahami tentang digital, dan juga kita membimbing mereka mengikut saluran yang betul. Dan sebagai pendidik kita orang kata apa mengatur laluan pelajar-pelajar tu dalam era digital ni ke langkah yang betul, yang tepat, yang sepatutnya. Sebab kita tidak dinafikan zaman digital ni kita agak sukar untuk mengekang orang kata apa masalah-masalah dari segi orang kata apa uh, masalah dari segi pelagiat, masalah dari segi sumber-sumber yang negatif. Itu yang orang kata apa sebenarnya pelajar-pelajar atau anak-anak kita ni perkara yang negatif tu memang mereka cepat dapat. Jadi ini adalah tugas kita sebagai pendidik, di mana kita orang kata apa perlu mengaturnya. Kita perlu menyusun supaya kemahiran digital yang kita perolehi, yang anak murid kita perolehi itu dapat digunakan dengan cara yang betul. Jadi oleh sebab itu sebagai pendidik kita tidak lari daripada bukan saja kita mengajar, kita tidak lari daripada kita perlu belajar. Orang kata tu perlu mengikut arus. Kadang-kadang arus era digital ni memang orang kata apa tak terkejar. Memang kalau kita nak ikut, memang orang kata apa tak terikut. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita tak dapat ikut pun, sekurang-kurangnya kita tahu, kita berupaya untuk memahaminya, di mana kita boleh menerangkan, kita boleh memberikan konsep, kita sendiri gunakan aplikasi-aplikasi, dan juga kita ambil bahagian. Di mana mungkin kita ada di antara kalangan guru-guru yang mengambil bahagian dalam menghasilkan
bahan-bahan, terutama bahan-bahan bentuk interaktif, dan ada juga di kalangan guru-guru kita yang dapat menghasilkan aplikasi yang boleh dimuat turun di pelbagai peranti. Orang kata apa, ada yang boleh, orang kata apa, boleh membuat sebagai satu pendapatan sampingan hasil daripada kemahiran yang dia ada tu. Dan seterusnya yang ketiga, perkakasan dan juga perisian. Ini memang tidak larilah daripada digitalisasi ini, kerana ia memerlukan perkakasan. Perkakasan ini telah termasuklah komputer ataupun peranti-peranti yang digunakan. Sekarang ni pada masa kini peranti dan pelbagai bentuk peranti yang ada, yang terdapat di dalam pasaran, dan semakin hari semakin, orang kata apa, semakin canggih, semakin, orang kata apa, semakin advance, semakin, orang kata, semakin memudahkan kita untuk apa, gunakan, semakin, orang kata apa, membantu kita dari segi, terutama dalam kehidupan kita seharian, ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah internet. Biasanya kalau digital ni, untuk kita mendapatkan capaian, kita perlukan talian internet. Kalau tak ada internet ni, orang kata apa, dia tidak lengkap lah. Boleh ada yang bertindak ataupun ada aplikasi-aplikasi yang boleh, orang kata apa, boleh stand alone tanpa perlu capaian internet. Tapi untuk masa kini, uh, capaian internet tu, orang kata, satu kepentingan, keharusan, kewajipan untuk kita mendapatkan sumber, untuk kita mendapatkan maklumat, mendapatkan bahan dan sebagainya lah. Jadi saya berbalik kepada sejarah peranti digital ni pada tahun 1998. Jadi perbezaan ni antara apa, penjualan peranti digital ni semakin lama semakin meningkat. Bermula pada tahun 98 hingga tahun 2000, peningkatan sebanyak 100%. Orang kata apa, jualan peranti digital ni. Sebabnya bermula daripada sana dah ada kesedaran masyarakat di mana keperluan untuk mereka mendapatkan peranti digital untuk, orang kata apa, untuk memudahkan kerja seharian, untuk membantu mereka menguruskan sesuatu dan sebagainya lah. Dan sampai itu juga termasuk juga apa, pemahaman tentang media sosial, dari segi keselamatan digital dan juga etika dalam talian yang akan saya sentuh selepas ini. Dan seterusnya, uh, seterusnya, okey, kemahiran menggunakan perkakasan. Saya uh, sedar dan kita sedia maklum, uh, di kalangan guru-guru semua boleh dikatakan mahir menggunakan perkakasan ataupun peranti-peranti yang ada di pasaran. Cuma kita dalam masa yang sama masih juga terdapat, orang kata apa, masyarakat-masyarakat yang belum terdedah dengan perkakasan ataupun peranti-peranti. Jadi ini merupakan, orang kata apa, satu kerugian lah kepada masyarakat, terutamanya masyarakat-masyarakat yang berada di luar bandar, di kawasan pedalaman, yang, orang kata apa, capaian, serta capaian internet dan juga uh, bahan ataupun alat peranti yang mereka tidak dapat ataupun tidak pernah lihat pun sebelum ini. Jadi uh, segi orang kata apa, kelebihan ni, orang kata apa, akibat pandemik COVID-19 ni, sebenarnya dia telah membuka minda kita, ya, di mana dia telah memberi impak besar dalam pendidikan. Ah, jadi masa ketika itulah para guru semua berlumba-lumba untuk, orang kata apa, belajar, berlumba-lumba untuk, orang kata apa, mendalami ilmu, dan juga berlumba-lumba untuk menghasilkan bahan-bahan PDP, pembelajaran dan pengajaran secara dalam atas talian. Banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan, bermaksud ia telah memberi satu, orang kata apa, tamparan yang hebat jugalah kepada guru-guru dan juga masyarakat yang sebelum ini mungkin tidak memandang digital ataupun tidak memandang perkara ini sebagai satu kepentingan, sebagai satu kemestian. Tetapi akibat, orang kata apa, punca COVID-19 ni merupakan, orang kata apa, menjadi satu platform pula untuk kita lebih mendalami
berkenaan dengan pendidikan digital ni. Jadi semua guru-guru, bukan sahaja guru, malahan dalam masa yang sama para ibu bapa juga terlibat sama, secara langsung atau tidak langsung semua terlibat untuk orang kata apa, memastikan supaya anak-anak mereka tidak tertinggal. Jadi di mana yang berita-berita sebelum ni yang mereka uh, terpaksa panjat pokok, terpaksa naik atas bukit, atas gunung untuk orang kata apa, untuk mendapat capaian internet, di mana kesedaran tu orang kata apa telah pun sampai kepada mereka, orang kata apa telah membuka minda masyarakat, di mana pendidikan digital ni merupakan satu aspek yang penting yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian dan kita boleh adaptasikan dalam kehidupan kita seharian. Sebagai contoh, inisiatif yang diberikan oleh pihak KPM, di mana semua sedia maklum, kita ada peranti siswa, ada pihak dibekalkan dengan komputer riba pada sekolah-sekolah, ada kalangan guru yang menerima tablet dan sebagainya. Ini merupakan orang kata apa, satu usaha di mana untuk kita melahirkan masyarakat yang celik IT, yang celik berkenaan dengan berkaitan dengan digital, yang celik tentang kemudahan ataupun aplikasi-aplikasi yang kita boleh gunakan untuk apa, membantu kita memahami sesuatu, untuk kita mendapatkan sumber, untuk kita mendapatkan bahan secara mudah tanpa perlu kita pergi ke mana-mana. Hanya orang kata apa, teknologi ataupun maklumat semua di hujung jari. Jadi ini adalah merupakan salah satu impak orang kata apa, kebaikan yang hadir bersama dengan orang kata apa, dia keburukan tu hadir bersama dengan kebaikan. Maksudnya akibat COVID tu telah membuka minda masyarakat, di mana perhubungan antara masyarakat tu tidak lagi secara bersemuka, maknanya boleh secara digital ataupun secara maya. Tetapi itulah, dalam masa yang sama keburukannya ada juga, sebab apabila uh, ia apa, digital ataupun uh, social network ni berkembang maju, jadi kita berhubungan secara secara berdepan tu agak kurang. Itu antara orang kata apa, satu kesan ataupun akibat daripada inilah kemajuan teknologi ni. Cuma kelebihannya kita dapat berhubung dengan individu lain dalam masa yang sama, walaupun dalam di tempat yang berbeza. Walaupun di hujung dunia, di pelosok dunia pun kita dapat apa, berhubung. Maknanya kita rasa macam dekat je, macam berada di sebelah sahaja. Cuma masalahnya apabila kita berada di sebelah tu, kita tak, bila berada secara orang kata apa, real ni berada di sebelah tu, kita tak rasa pula kehadiran je walaupun berada di depan mata. Dia dah jadi orang kata apa, satu cabaran jugalah kepada kita, sebab kita lebih cenderung kepada penggunaan digital. Seterusnya saya ingin kongsikan komponen. Apakah komponen yang terdapat di dalam literasi digital ini? Antaranya lah saya kongsikan. Ini saya mengambil ataupun saya ambil petikan ataupun menurut Steve Wheeler tahun 2012, terdapat 9 elemen literasi digital. Yang pertamanya adalah social networking ataupun rangkaian sosial, di mana kita gunakan jaringan ataupun hubungan antara individu dan juga masyarakat menggunakan rangkaian sosial. Di mana kita sedia maklum, kalau zaman-zaman saya dahulu mungkin ada chat MIRC, kemudian ada Friendster dan FB, Facebook. Dan kini dah macam-macam lagi lah, kalau kita nak ceritakan terlalu banyak. Tapi yang kita biasa gunakan Facebook, Instagram dan juga kata apa sekarang ni TikTok. Sebenarnya ada banyak lagi aplikasi-aplikasi yang di luar sana yang kita kadang-kadang kita tak tahu, kita tak explore habis pun. Ya. Seterusnya transliterasi, di mana ini adalah merupakan antara maksud transliterasi ini adalah pengalihan teks daripada satu skrip kepada skrip yang lain. Maknanya perubahan daripada satu medium ke medium yang lain lah. Komponen yang seterusnya adalah maintaining privacy, iaitu mengekalkan privacy. Okey, ini antara cabaran ataupun dugaan yang kita perlu hadapi
Kadang-kadang kita biasa kena scam. Uh, Sebab era digital ni orang kata apa, dah dunia tanpa sepadan. Jadi dia kebaikan pun dia akan datang selari dengan keburukan. Cuma dia bergantung kepada individu lah. Sama ada kita memilih untuk gunakan ke arah lebih kepada kebaikan ataupun keburukan, itu terpulang kepada individu. Tetapi kita sebagai pendidik, kita perlu orang kata apa, mengasuh, minda atau orang kata apa, memberi pendedahan untuk memberi uh, pendedahan dan juga memberi pengetahuan kepada masyarakat, di mana untuk mengelakkan daripada kita kena apa kena scam ke dan sebagainya lah. Itu mungkin privasi. Terusnya uh, creating content atau mencipta kandungan, di mana pada zaman kini semua rata-rata masyarakat dah pandai dah nak create content. Ada saja konten-konten yang orang kata apa, yang diciptakan, dan bila konten tersebut kita, maksudnya yang meniru pun ramai. Sekarang ni apa yang sedang trend, uh, yang apa, macam tarian dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni masyarakat berebut-rebut untuk mencipta konten. Kadang-kadang konten yang dicipta tu boleh memudaratkan diri, yang kadang-kadang konten yang direka itu orang kata apa, mengandungi perkara-perkara ataupun elemen-elemen yang tidak sepatutnya, tidak sewajarnya. Jadi sebagai pendidik, itulah kita beri didikan kepada pelajar-pelajar kita, di mana untuk mencipta kandungan tu kita lebihkan kepada orang kata apa, menyampaikan ilmu, memberikan ilmu yang bermanfaat. Itu lebih lebih penting. Walaupun pada hakikatnya perkara itu agak sukar, untuk orang kata apa, nak dapat trending tu memang sukar lah. Terutama dalam bidang untuk pendidikan, kita nak mendidik seseorang menggunakan aplikasi contoh macam TikTok kan. Jadi dia merupakan satu cabaran lah, orang kata apa, nak jadi FYP dan sebagainya, memang sesuatu yang agak sukar, tetapi tidak mustahil, ya. Walaupun sukar tapi tidak mustahil. Ia akan memberi kesan kepada kepada individu-individu yang orang kata apa, yang melihat ke arah kebaikan, ya. Seterusnya, antara lain komponen yang terdapat dalamnya adalah menyusun dan berkongsi kandungan. Maknanya kandungan yang dicipta ataupun kandungan yang dibuat ataupun dihasilkan tu kita boleh kongsi. Maknanya kaedah perkongsian tu dalam pelbagai cara, pelbagai kaedah kita dapat kongsikan bersama dengan terutama pada pelajar-pelajar kita, pada masyarakat, kan. Contohnya buat live di TikTok dan buat live di Instagram, kita berkongsi bahan-bahan yang orang kata apa, yang lebih ke arah positif ataupun ke arah yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat, ya. Dan yang seterusnya, menggunakan semula kandungan. Mana kandungan yang walaupun kita dah hasilkan satu kandungan, maknanya cikgu dah menghasilkan satu bahan pembelajaran, maknanya bahan tersebut kita boleh guna berulang kali. Dan disertailah juga dengan apa, sedikit penambahbaikan. Mungkin ada penambahbaikan pada masa akan datang, kita boleh guna semula dan kita uh, buat penambahbaikan. Seterusnya, yang seterusnya, menapis dan memilih kandungan. Dalam literasi digital ni, dalam era orang kata apa, tanpa sepadan ni, perkara ni perkara yang perlu dititik beratkan. Ya, kita perlu membuat tapisan, kita perlu memilih kandungan apa yang kita perlukan, dan juga kita perlu menapis, dan juga kita perlu memilih kandungan apa yang kita nak sebarkan. Ya, itu kita perlu titik beratkan, kerana kadang-kadang apa yang kita dapat lihat di sini, orang kata apa, bila semua nak, orang kata apa, nak hit dia punya, orang kata apa, video, nak, orang kata apa, nak dapat banyak like, nak banyak share apa semua, mereka akan hasilkan konten-konten yang kadang-kadang memudaratkan diri mereka sendiri. Sebagai contoh, mereka rakam gambar, video, buat rakaman video, buat live kejadian rakan mereka bully rakan mereka, membuli rakan mereka sendiri. Jadi perkara-perkara itu, pada mereka ia merupakan, mungkin pada ketika itu mereka rasa, oh seronok,
sebab mungkin video tu akan dapat hits, dapat banyak like, banyak share. Tapi dalam masa yang sama, orang kata memberikan kesan kepada mereka sendirilah, di mana dapat membantu pihak berkuasa untuk membuat catatan dan juga tangkapan, boleh dijadikan bukti. Dan sekarang ni pun orang kata apa-apa perkara yang berlaku, contohnya perselisihan faham, bergaduh dan sebagainya, semua nak buat live, nak buat tayangan live, selama ada di Facebook ke, di Instagram dan sebagainya, semua nak buat buat live lah kononnya. Salah satunya sebagai bukti, dan antara lain mungkin nak apa orang kata apa, nak popular. Zaman sekarang ni orang kata apa, nak popular tu cukup mudah. Kalau kita nak buat kebaikan, memang kurang popular. Kalau perkara-perkara yang boleh apa, yang mendatangkan keburukan, itu perkara yang lebih cepat orang kata apa, mendapat liputan. Jadi ini perkara yang kita perlu titik beratkan. Dan yang terakhir sekali adalah penyiaran sendiri, siaran broadcasting. Sekarang ni, kalau dulu kalau kita nak tengok siaran TV, tunggu apa, pemberita datang ataupun wartawan datang membuat liputan, buat rakaman, baru kita dapat lihat di TV berita-berita. Dan sekarang ni untuk broadcast ni, untuk kita buat broadcasting ni, tak perlulah orang kata apa, memerlukan peralatan yang banyak. Contoh macam seperti dalam video tu, hanya cukup satu kamera yang ada capaian internet, terus membuat start broadcasting, mana boleh buat broadcast terus, maknanya terus dapat dilihat oleh masyarakat lain yang kata di mana-mana juga boleh dapat video berkenaan ataupun yang kita tayangkan ataupun kita pamerkan. Jadi tak semestinya orang kata apa, perlu uh, perbelanjaan yang besar. Kalau dulu nak buat broadcasting ni memang orang kata apa, menelan belanja yang agak besar dan menggunakan peralatan yang orang kata apa, mahal-mahal. Sekarang ni hanya guna handphone saja dah boleh broadcast. Macam tadilah, nak buat live kat Facebook dan Instagram sebagainya, hanya menggunakan handphone dah terus boleh broadcast, boleh buat online terus. Seterusnya, yang perkara yang ketiga yang saya kongsikan di sini, kemahiran komputer. Jadi sebenarnya kita tak perlu nak cerita dengan lebih lanjut lah tentang kemahiran komputer ni. Saya jadi maklum, rakan-rakan pendidik di luar sana memang orang kata apa, berkemahiran komputer dalam bidang komputer ni. Cuma pengalaman semasa kita nak peralihan daripada zaman analog ke digital tu, pada ketika itu memang ramailah di kalangan guru-guru kita orang kata apa, nak on desktop pun takut, nak tekan butang on pun takut, sebab takut rosak. Sebab pada ketika itu peralatan tu agak mahal kan. Jadi kita nak minta mereka apa, nak mengajar mereka cara nak on komputer, nak off shutdown komputer dan sebagainya, itu pun orang kata apa, mereka takut pada ketika itulah. Tapi pada zaman kini orang kata apa, peralatan komputer pun dah orang kata apa, dah harga pun dah orang kata apa, mampu milik. uh, Bukan saja komputer, komputer riba, uh, pelbagai peranti lah, tablet, handphone dan sebagainya yang boleh menjalankan pelbagai fungsi, semua dah orang kata apa, dah mahir lah, boleh dikatakan masyarakat sini orang kata dah mahir, dah tahu bagaimana cara untuk menggunakan komputer, ya. Okey, ni antara lain lah. Kalau dulu kita lihat antara apa, sistem pengandalian ataupun operating system. Kalau dulu kita tahu Windows sahaja, kan, tapi kini dah berbagai sistem pengoperasian apa, yang lebih betapa lebih mudah, lebih orang kata apa, lebih mesra pengguna. Di mana kita tak mahir pun kita boleh guna. Sebabnya disediakan kemudahan ataupun kaedah ataupun cara yang lebih mudah. Itulah tujuan digitalisasi ni. Dia kerana dia apa, membantu untuk memudahkan urusan kita. Dia bukannya nak semakin rumit. Dia nak memudahkan kita dalam kerja kita seharian. Jadi begitu juga dengan uh, operating system ni, pun semakin lama semakin mudah untuk kita gunakan. Dan antara lain, ini adalah pencarian dan juga orang kata browser.
kita sering gunakan. Sebenarnya terlalu banyak yang orang kata apa, yang disediakan oleh pembangun-pembangun perisian, pembangun-pembangun pencarian, di mana mereka hasilkan adalah untuk membantu pengguna untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mudah, dengan lebih cepat. Kita biasa guna, yang kebiasaan kita guna Google Chrome, kita guna apa, Firefox, Internet Explorer. Ada satu ketika Internet Explorer IE ni tenggelam kerana uh, tidak mesra pengguna. Jadi pada ketika itu memang orang kata apa, satu cabaran yang agak besar lah kepada syarikat-syarikat yang apa membangunkan perisian-perisian ni, ya. Okey, ini antara lain, ini adalah perisian-perisian yang kita sering gunakan, ya. Yang di atas tu biasalah kita gunakan Microsoft Office, dan sebenarnya banyak open source hardware, ada open source Office dan sebagainya. Banyak perisian-perisian yang dihasilkan, banyak yang di apa dibuat untuk orang kata apa, untuk kemudahan kita. Contoh sebagai pendidik ni, kita orang kata apa, sampai orang kata pening kepala, tak tahu nak pilih yang mana satu. Jadi kita pula orang kata apa terpaksa memilih yang mana satu perisian yang sesuai untuk kita gunakan, dan juga perisian yang orang kata apa mesra pengguna, yang kata apa satu lagi, yang orang kata apa salah satu patok utamanya yang biasa kita akan cari yang percuma, yang free, ya. Kebanyakan open source ni dia menyediakan perkhidmatan yang percuma, yang mana aplikasi-aplikasi percuma pada masa ini, AI, teknologi AI, artificial intelligence ni, yang orang kata apa lebih banyak uh, membantu kita untuk dalam kita pun, dalam urusan kita. Dan zaman kini pun ada orang kata apa usaha untuk apa ke istilahnya, humanize AI. Mana-mana macam mana kita nak memanusiakan AI tu. Maksudnya apabila selepas ni ataupun masa akan datang, apabila AI tu dah orang kata apa, dah macam kita, macam seperti manusia, jadi kita boleh berinteraksi dengan AI, AI tu seperti mana kita berinteraksi dengan manusia. Ah, kita dah ke arah itulah. Ya. Dan antara lain kemahiran kita pengurusan email. Kadang-kadang email masuk ke dalam inbox kita tu, kadang kita tak buka. Kadang-kadang email yang masuk tu pun yang orang kata apa ada spam, ada pautan yang orang kata apa boleh menyebabkan kita kehilangan sesuatu. Contohnya scammer lah. Biasanya zaman ini apabila arus pemodenan ni, digital ni berkembang, begitu jugalah scammer-scammer, para scammer yang orang kata apa yang membuat onar di dalam bentuk digital. Selalu kita tahu, kita tengok jenayah, contoh jenayah berat, jenayah dan sebagainya lah, jenayah dadah dan sebagainya. Dan ini alah digital ni kita dah masuk kepada jenayah cyber. Pun dah wujud dah akta dan juga undang-undang berkenaan dengan jenayah cyber. Okey, kita masuk pada perlindungan dan juga keselamatan, di mana Akta 588, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebenarnya akta ni dalam orang kata apa proses untuk penambahbaikan, kerana pada 16 Mac 2023, iaitu Menteri Komunikasi dan Digital, iaitu Cik Fahmi Fadzil berkata pindaan perlu dibuat kerana memandangkan akta yang sedia ada ni telah uh, digunakan sejak 25 tahun yang lepas. Dah berapa tahun dah. Jadi selepas ni mungkin ada penambahbaikan lah dari segi akta, kerana kalau dulu kita cuma ada guna teknologi 2G, 3G, 4G, dan sekarang ni dah ada teknologi 5G, di mana telah orang kata apa membuka ruang dan peluang kepada
Skamer-skamer ni untuk orang kata apa dengan lebih giat lagi untuk menjalankan kerja-kerja untuk orang kata apa memanipulasi data-data kita. Tapi dalam masa sama data-data kita dilindungi oleh SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan juga Cyber Security Malaysia. Jadi mengikut data daripada MCMC ataupun SKMM, banyak aduan yang diterima berkaitan dengan pelbagai masalah lah, antaranya berkaitan dengan kandungan bersifat lucah, dan ada berkaitan dengan maklumat palsu, dan ada juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kandungan jelek. Maknanya laporan ada dibuat dan masih dalam proses untuk orang kata apa menyelesaikanlah aduan-aduan tersebut. Itu pun bergantung kepada akta-akta yang diguna pakai pada masa kini. Okay, seterusnya yang kelima, saya sentuh sedikit tentang etika digital. Kadang-kadang kita orang kata apa tak tahu pun ada rupanya ada etika yang kita gunakan dalam dalam bentuk dalam era digital ni. Sebenarnya ada etika yang orang kata apa ada garis panduan yang diberikan. Cuma mungkin pendedahan tu agak agak kurang, dan juga mungkin kita terlepas pandang berkaitan tersebut. Pertama sekali perkara yang berkaitan dengan bully cyber. Bully cyber ni orang kata apa yang jadi apa keyboard warrior yang berani berat di media sosial ataupun yang berani di laman maya saja. Kalau jumpa depan-depan nak cakap depan-depan tak berani. Jadi ini adalah perkara-perkara yang orang kata apa yang mengganggu jugalah dari segi orang kata apa uh, dalam tingkah laku kita di dalam talian ni. Jadi saya ceritakan sedikit lah apa yang dimasukkan dengan bully cyber, di mana antara perkara yang terdapat dalam bully cyber ni adalah penghinaan lisan. Biasalah orang ni kutuk orang ni melalui media sosial. Itu sampai orang kata apa berlarutan, berpanjangan. Yang di mana apa, mengeluarkan kata-kata kesat dan merendahkan ataupun menjatuhkan maruah dalam bentuk ulasan, dalam bentuk mesej ataupun dalam bentuk siaran dalam talian. Dia buat live, dia buat dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kata apa tak sepatutnya lah yang diujarkan. Dan antara lain penyebaran mesej berbahaya. Kadang ini pun satu kata apa bully juga. Kadang kita terima maklumat ataupun kita terima mesej ataupun maklumat palsu di mana sekiranya kita tak hantar kepada sebilangan orang sekian-sekian, kita akan contohnya lah ditimpa malang ke, dan mungkin kalau kita menyampaikan maklumat mungkin kita akan diberi ganjaran. Okey, itu yang orang kata apa sebagai satu tarikan untuk apa mereka menyebarkan maklumat palsu. Kadang kita tak tahu, kita tak pasti sama ada maklumat yang kita terima tu betul atau tak. Kita FKMM pun telah mengiklan ataupun melancarkan pesanan tak pasti jangan kongsi. Kalau kita tak pasti kita tak perlu kongsi. Tetapi biasalah kita manusia, kita orang kata apa zaman sekarang ni semua nak cepat. Tak sempat kita nak semak pun. Kadang ni berita tu kita baca pun kadang-kadang berita tu macam real, macam betul. Jadi kita pun kongsi. Jadi kita pun kongsi, orang lain pun akan kongsi sama. Maknanya penyebaran maklumat tu memang secara orang kata apa, secara meluas. Dalam masa orang kata apa dalam 1 minit tu kita boleh capai berapa puluh ribu hingga ke ratusan ribu orang. Kalau kita hantar dalam grup, lagi ramai lah akan terima maklumat yang orang kata yang palsu. Kadang-kadang dia apa menyebarkan gambar-gambar ataupun video-video yang memalukan dan sebagainya lah. Ya. Dan antara lain juga ancaman. Kita apa terima ancaman melalui cyber ni, melalui media sosial, kadang melalui email, kadang ada daripada WhatsApp kita dapat ancaman. Kalau tak jelaskan duit ataupun bayaran, nanti kita akan akaun bank akan dibekukan dan sebagainya lah. Itu antara perkara-perkara yang berlaku dalam bully cyber. Dan antara lain adalah mengintai, stalk. Itu biasa, stalker.
yang orang kata apa, dia sebenarnya stalker ni dia nak tahu, kadang dia dapat maklumat kita, dia nak tahu diri kita dengan lebih lanjut, dia akan stalk lah, maksudnya dia akan cari. Kalau guna Google search tu pun, kita type sahaja nama, kita dah dapat dah maklumat kita. Apa maklumat yang kita kongsikan, itu yang mereka akan terima. Sebab oleh itu, berhati-hatilah dalam kita berkongsi maklumat di dalam media sosial, ataupun kita berkongsi data-data, terutama dari segi data perbankan. Kena berhati-hati. Selalunya mereka akan guna taktik, pelbagai taktik lah. Antaranya mereka guna ancaman melalui, sama ada dia hantar WhatsApp ke, email ke dan sebagainya. Kita kita pula percaya, jadi dalam masa yang sama kita kehilangan, contohnya kehilangan jumlah wang dan sebagainya. Kita tengok check akaun bank kosong. Ya. Dan antara lain bully cyber ni, gangguan seksual. Ni pun orang kata apa, bully juga. Pernah terjadi, itu aplikasi Telegram, di mana scammer ni dia menggunakan ID ataupun akaun cikgu. Dia buat, minta murid tu, orang kata apa, menangkap pakaian tu, untuk orang kata apa, untuk dapat markah dan sebagainya lah. Dia ugut begitu. Tu dalam masa sama yang scammer ni dia merakam. Jadi bila rakam, dia ugut pula, nak sebarkan ke media sosial. Jadi kalau tak nak tu, kena bagi, sama ada mungkin dia minta, apa, antaranya dia minta jumlah wang lah, untuk orang kata apa, untuk dia padamkan video ataupun gambar. Tapi itu tak berlaku, dia takkan padam, dia takkan orang kata apa, apa, buang gambar tu. Dia akan, masa akan datang, dia akan, apa, cuba balik, untuk orang kata apa, ugut balik, ya. Seterusnya hak kita. Dalam era digital ni, hak kita memang agak sukar untuk dibendung. Di mana uh, kita ni lebih mudah kalau di zaman 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 kini, agak mudah untuk kita copy and paste. Kita dapat sumber, kita gunakan sebagai bahan yang kita kita guna untuk diri kita, ataupun kita sebarkan pada masyarakat, dengan menggunakan hak cipta orang lain. Jadi untuk hak cipta ni, saya nasihatkan supaya apabila para pendidik menghasilkan sesuatu, contoh kalau untuk aktiviti PDP tu mungkin tak ada masalah lah untuk dikongsikan. Cuma apabila yang melibatkan, uh, orang kata apa, macam guru menghasilkan lagu dan lagu tu diambil oleh orang lain, ada orang lain yang daftar hak cipta, jadi hak milik mereka, jadi cikgu tu tak dapat apa. Jadi ini juga perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kadang-kadang kita nak menghasilkan apa, pembelajaran, kita menggunakan muzik latar ataupun video-video daripada luar yang ada atas hak kita. Pernah terjadi kes pada ketika itu, zaman Prof VLE, di mana guru-guru menghasilkan bahan, mereka gunakan, orang kata apa, guna muzik ataupun lagu-lagu daripada luar negara, dan pihak luar pula, atas hak kita, mereka menuntut dengan mengemukakan taman. Jadi ini perkara-perkara yang kita perlu, orang kata apa, titik beratkan lah, kena berhati-hati. Kalau hak kita, kalau kita hasilkan sendiri, tak ada masalah. Dan yang ketiga, tingkah laku. Tingkah laku di mana interaksi, dalam kita berinteraksi, sama ada secara maya ataupun secara melalui di dalam media sosial, kita perlu juga, orang kata apa, memastikan supaya kita tidak melanggar tingkah laku ataupun adab-adab kita. Walaupun kita berjumpa ataupun berkomunikasi secara maya, tapi ia boleh kita anggapkan, pada saya, kita boleh anggap ia macam kita berjumpa depan-depan. Jadi kita perlu jaga adab dan tingkah laku. Terutama bila maya, dalam maya ni mungkin kita tak pasti, ataupun kita tak tahu aktiviti kita tu sedang dirakam. Bukan kadang-kadang bukan individu yang kita berhadapan, kadang mungkin ada orang lain yang menggunakan, yang menyamar menjadi rakan kita tu, dia merakam, dan kemudian mereka akan,
orang kata apa, membuat keputusan dan sebagainya lah. Jadi perkara-perkara tu yang kita perlu orang kata apa, pastikan bahawa dari segi tingkah laku, terutamanya dari segi penulisan kita, dalam kita menulis mesej ataupun kita nak bersembang atau memberi ulasan dalam media sosial tu, kita kena orang kata apa, kena jaga tata susila lah. Kadang kita nak memburukkan seseorang tu, kita cuba elakkan. Sebabnya bila dah terhantar ataupun terpost di dalam media sosial ni, walaupun kita sempat untuk padam, tapi tidak mustahil dah ada dah orang lain ataupun individu lain dah sempat snap ataupun dah screen capture apa yang kita post. Contohnya kalau dalam aplikasi WhatsApp kan, kita tersalah hantar. Tapi kita dah mohon maaf, minta maaf, tersalah hantar. Tapi ada rakan yang dalam grup tu yang kita hantar tu dah sempat orang kata apa, tag ataupun dah apa, tangkap layar, apa, screen capture pada apa yang kita hantar tu. Itu pun dah jadi orang kata apa, sesuatu yang orang kata apa, menggusarkan atau membimbangkan lah pada kita, pada masyarakat kita pada hari ini. Di mana orang kata apa, zaman sekarang ni zaman yang apa, agak pergerakan yang agak laju, agak pantas. Jadi untuk orang kata apa, untuk kita menghantar mesej ke, gambar, video dan sebagainya, pastikan uh, betul-betul perkara ataupun video, gambar yang kita nak hantar tu kena pastikan yang betul-betul orang kata apa, tidak melanggar mana-mana sensitiviti, tidak orang kata apa, mengganggu gugat, terutamanya yang melibatkan negara dan sebagainya lah. Ya. Dan seterusnya, dalam kita berinteraksi dalam dunia maya ni pun kita perlu berhati-hati. Kadang kita, contoh beginilah, kita ada sesi menggunakan aplikasi Zoom dan sebagainya, kita berinteraksi, dan saya rasa apa yang kita sedang lalui sekarang ni sedang dirakam. Jadi saya pun terpaksa orang kata apa, bila nak bercakap ataupun mengeluarkan kata-kata tu, perlu berhati-hatilah dalam kita mengeluarkan kata-kata ataupun dalam kita orang kata menunjukkan sesuatu ataupun kita nak mempamerkan sesuatu tu, kita perlu pastikan bahawa yang apa yang kita lakukan, apa yang kita ujarkan, apa yang kita tayangkan, apa yang kita pamerkan tu tidak orang kata apa, melibatkan kemudaratan pada kita kemudian hari. Ya. Dan seterusnya, yang keenam, kreativiti dan inovasi. Di dalam pendidikan digital ni, kita dalam masa yang sama kita boleh menggalakkan kreativiti dan juga kita menggalakkan inovasi, dan kita boleh orang kata apa, mengajar cara bagaimana nak menggunakan teknologi digital ni dalam menghasilkan kandungan kreatif. Di mana pada satu ketika dulu pelajar atau murid dari Sarawak kalau tak silap saya, dia menghasilkan satu game. Game tu simple saja, tapi orang kata apa, dia pihak pihak Google Play Store membelinya dengan bayaran yang agak lumayan. Di mana dengan apa, teknologi digital ni orang kata apa, boleh memberi pendapatan sampingan itu kepada kepada kita, dan juga mungkin ini merupakan satu orang kata apa, kerja yang baru, yang terkini. Kadang-kadang kita tengok, kita lihat ada segelintir masyarakat ni masa bila dia kerja kan, tengok kita lihat sentiasa ada di rumah. Kadang kita tengok dia update dalam media sosial, berada di mana-mana, berjalan di mana-mana, kita pun terfikir apa kerja yang dia buat kan. Sebenarnya dalam era digital ni, dia menghasilkan pekerjaan yang baru, yang pada hemat kita pada masa kita sekolah dulu nak bercita-cita jadi apa tu tak terfikir pun. Sekarang ni dah ada dah. Kalau tanya pelajar-pelajar nak jadi apa pasal nanti, dia nak jadi influencer, pengaruh. Dia pergi view sana, review sini. Cuma bila buat review pun dah orang kata apa, dah menjadi satu pekerjaan sekarang ni. Bila dah jadi satu pekerjaan, dah orang kata apa, contoh dia review pergi kedai-kedai makan, dia review makanan. Itu pun dia dah jadi satu orang kata apa, satu pekerjaan. Jadi sumber pendapatan dia yang dibayar oleh syarikat, contoh macam TikTok akan bayar contohnya, dan dia dapat dua orang kata apa, dua pendapatan lah. Mungkin ada kedai-kedai yang memanggil dia untuk orang kata review, pun dia dah dikenakan bayaran. Itu orang kata apa, pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan
melalui perkembangan digital ni, melalui banyak perkembangan era digital dan era globalisasi ni, orang kata apa, pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan ataupun yang wujud pada ketika ini yang bukan orang kata apa, kita tak pernah terfikir, ya. Pekerjaan tu ada. Kadang ada yang orang kata apa, main orang kata apa, saham secara online. Jadi itu yang jadi satu pekerjaan untuk orang kata apa, mendapat sumber kewangan, ya, untuk keluarga dan sebagainya lah. Okey, ni antara lain kreativiti dalam inovasi. Ni kita tidak lari lah kalau sebagai pendidik, kita uh, digital ni kita gunakan sebagai orang kata apa, satu medium untuk PDP, pembelajaran dan pengajaran, di mana antara lain adalah kita hasilkan pembelajaran berasaskan projek. Kita dapat menghasilkan apa, alat digital kreatif, di mana kita mereka bentuk grafik, kita membuat animasi ataupun kita membuat dengan video. Antara lain kita laksanakan pembelajaran berasaskan permainan atau gamifikasi, ya, dalam bentuk pendidikan interaktif, ya. Dan antara lain juga pembelajaran kolaboratif, di mana kita guna platform talian ni, kita berkolaboratif um, uh, antara sekolah, ya, antara sekolah, antara negeri, antara daerah, malahan antara negara. Kita boleh orang kata apa, uh, belajar dan juga mengajar. Ada cikgu yang mengajar di negara lain hanya berada di sekolah saja tanpa perlu bergerak ke tempat berkenaan. Dan antara lain kreativiti dan juga inovasi yang kita gunakan adalah, saya contoh sedikit sajalah, antaranya pembelajaran berorientasikan media yang menggunakan literasi media, penggunaan sumber dalam talian, itu Massive Open Online Courses. Sekarang ni dah ada dah MOOC, di mana kita boleh mendapatkan kursus-kursus secara dalam talian saja. Kadang-kadang kursus-kursus yang diberikan tu secara percuma. Kita dapat sijil, mana kita dapat pengiktirafan, di mana kita dapat orang kata apa, memperkembangkan bakat kita, memperkembangkan ilmu kita dalam bidang digital. Okay, seterusnya yang ketujuh, pendidikan formal dan bukan formal. Betul, dalam era digital ni kita bukan sahaja pendidikan kita mengajar secara formal, malah kita boleh buat di mana-mana saja kita boleh mengajar. Sebagai contoh, kita boleh buat di luar bilik darjah, di luar waktu sekolah pun kita boleh mengajar. Contoh masa waktu PKP dahulu, kadang-kadang jadi kalau ikut jadual waktu cikgu nak mengajar online, kadang murid, kalau waktu pagi tu murid tak bangun lagi. Itu antara kekangannya lah. Tetapi dengan medium digital ni, mereka boleh akses pada bila-bila masa untuk belajar. Tapi itu bergantung kepada kemahuan ataupun kehendak individu itu sendirilah, ataupun dari segi capaian dan juga perantinya jugalah. Dia bergantung juga kepada perkara-perkara tersebut untuk orang kata apa, menjadikan ia merupakan satu pendidikan ataupun satu PDP, ya, yang boleh dilaksanakan. Bukan sahaja orang kata apa, terhad kepada berjumpa secara berdepan, malahan kita boleh buat secara dalam talian. Di mana yang kita adakan sekarang ni lah, kita adakan sesi perkongsian secara dalam talian tanpa perlu kita nak bersemuka. Ini pun dapat menjimatkan banyak kos lah. Mana tak perlu kita nak travel jauh-jauh. Kita boleh dapat maklumat ataupun kita dapat bahan ataupun perkongsian ilmu tu secara dalam talian sahaja. Okey, sebenarnya apa yang saya kongsikan berkenaan dengan pendidikan digital ni tidak lari daripada hasrat KPM lah. Sebenarnya dia ada dalam tujuh teras Kementerian Pendidikan, di mana ini teras yang ketujuh, iaitu peningkatan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Di mana apa, pendidikan digital ni, dasar pendidikan digital ni orang kata apa, telah pun dilaksanakan dari dulu lagi sebenarnya. Tapi kini kita wujudkan apa, dasar pendidikan digital, di mana orang kata apa, nak lebih nampak ataupun nak orang kata apa, bagi ataupun memberi orang kata apa, satu pemahaman yang lebih kepada para pendidik dan seterusnya kepada anak didik kita lah, ya. Dan dasar pendidikan digital ini sejajar, maknanya selari dengan keperluan-keperluan negara. Dalam rancangan Malaysia ke-12 ada, kemudian membangun negara madani, kemudian PPP
DPM, Soalan Pembangunan Pendidikan Malaysia, dan pelbagai lagi orang kata Daftar Revolusi Perindustrian keempat, OIR, apa industri 4.0. Tapi sekarang ni bukan 4.0 dah ke arah 5.0 dah, industri, revolusi industri. Ya. Dan seterusnya Daftar Sains Teknologi dan Inovasi Negara 2021-2030. Memang selarilah dengan daftar pendidikan digital DPM. Jadi sebut sedikitlah tentang dasar. Saya rasa semua sedia maklum lah berkaitan dengan dasar ni, sebab sebagai pendidik kita, orang kata apa, perlu mengetahui, perlu memahami dasar-dasar yang telah dibuat ataupun yang telah dibangunkan semuanya untuk kemenjadian murid, ya, yang pasif digital, yang mahir digital, yang orang kata apa, mampu berdaya saing, dapat apa, melahirkan insan yang orang kata menggunakan, dapat apa, mampu menggunakan pendidikan digital ni sebagai satu medium untuk kemenjadian murid. Ini antara kuasa yang terlibat. Contohnya IPG. Di IPG kita di dalam uh, dasar pendidikan digital ni ada terdapat 6 teras, di mana IPG terlibat, 5 teras IPG terlibat secara langsung. Di mana untuk melahirkan teras kedua, pendidik kompeten digital, untuk kita lahirkan pendidik yang orang kata berkompeten dengan digital. Yang teras ketiga, budaya kepimpinan digital. Yang keempat, yang lima dan keenam, semuanya berkaitan dengan dasar pendidikan digital. Maknanya IPG, IPG, IPGM terlibat secara langsung, orang kata apa, dalam melahirkan masyarakat ataupun melahirkan pendidik-pendidik yang celik IT, yang mahir dalam digital. Dan sesuatu akhir sekali, GPGD. Ni saya nak kongsikan sedikit lah apa itu GPGD. Di mana GPGD adalah Guru Peneraju Generasi Digital. Di Malaysia ni kita dah ada pasukan GPGD. Kalau ada yang belum tak tahu lagi, ini saya nak kongsikanlah sedikit. Guru Peneraju Generasi Digital GPGD yang menggunakan platform Delima, di mana guru-guru tersebut mahir dalam bidang-bidang tertentu. Terutama ada yang mahir dalam bidang Microsoft, ada yang mahir dalam Google, ada yang mahir dalam Apple. Ketiga-tiga kategori ini adalah merupakan guru-guru yang telah dilantik oleh KPM, ya, dan dilantik yang di mana tugas mereka adalah memberi khidmat kepakaran dan juga memberi bimbingan pengintegrasian kepada semua para pendidik yang orang kata apa, memerlukan khidmat mereka lah. Antara lain, mereka dapat, orang kata apa, membantu sebagai pertama ni pakar rujuk, di mana mereka akan dijadikan sebagai rujukan bagi para pendidik, guru-guru yang terpilih itulah. Di Perak, untuk guru untuk Google ada 10 orang. Maknanya setiap daerah dah ada guru GPD ni, Guru Peneraju Generasi Digital. Antara lain yang mereka perlu, orang kata apa, yang mereka perlu adakan ataupun perlu mereka laksanakan adalah khidmat bantu, iaitu membantu dan membimbing pendidik. Sambil itu mereka juga memberi sumbangan idea, iaitu menyumbang idea dalam platform Delima, di mana apakah aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan untuk orang kata ditambah baik dalam aplikasi ataupun dalam platform Delima. Dan yang terakhir sekali, mereka juga menjadi teraju utama, iaitu sebagai penggerak untuk aktiviti ataupun program pendidikan yang menggunakan sama ada pelantar Google, Microsoft dan juga Apple untuk Delima. Dan akhir sekali, saya ingin menyatakan sini, sebenarnya pendidikan digital ni merupakan satu pendidikan yang orang kata apa, amat penting. Orang kata apa, sangat penting, di mana teknologi digital ni terus berkembang terlalu pesat. Orang kata apa, hampir setiap aspek dalam kehidupan kita pun semua telah, orang kata apa, dah ada teknologi digital, ya. Dan juga orang kata apa, dalam pengurusan kita seharian pun kita dah didedahkan dengan teknologi digital. Jadi harapan saya, semoga orang kata apa, pendidikan digital ni dapat diterapkan, orang kata apa, menjadi satu badan utama lah dalam sistem pendidikan kita.
di mana kita nak membentuk ataupun melahirkan masyarakat yang orang kata apa, kalis masa hadapan. Uh, untuk orang kata kalis masa hadapan ni maksudnya sebab zaman akan datang tu kita kita tidak maklum akan orang kata makin lebih mencabar. Jadi kita sebagai pendidik tu nak menyediakan anak murid ataupun kita yang akan melahirkan masyarakat-masyarakat yang kalis masa depan tu orang kata apa dapat berdaya saing, dapat orang kata apa mampu seiring dengan negara-negara maju, supaya kita tidak ketinggalan. Dan malahan juga antara lain hasrat KPM di mana negara kita bukan lagi sebagai negara yang orang kata apa yang hanya mengikut arus saja. Mungkin satu hari nanti negara kita juga akan jadi salah satu pelopor dalam bidang ataupun dalam teknologi pendidikan ataupun dalam teknologi digital ni. Maknanya negara kita pun mampu menghasilkan sesuatu yang baharu dalam dunia digital ni. Jadi rasanya itu saja kot setakat ini perkongsian yang dapat saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan semua. Terusnya apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan kelemahan itu adalah datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf kiranya sepanjang saya berbicara ni mungkin ada orang kata apa terlepas kata-kata yang kata apa yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf. Dan sekali lagi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Tuan Dr. Moderator. Okay, terima kasih Encik Asri di atas perkongsian sebentar tadi. Ya. Jadi seperti biasa saya buka kepada penonton, audiens ya, untuk mengemukakan soalan. Kita buka 2 soalan ya. Ada soalan daripada rakan-rakan pendengar, rakan-rakan penonton ya. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh memukakan soalan pada ruangan chat. Untuk makluman juga ya, di ruangan chat itu ada dikongsikan pautan kehadiran bagi sesi CDS hands-on online kluster IPG untuk hari ini ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lengkapkan nanti ya, dan e-sijil akan dihantar melalui email setelah Google Form diisi dengan lengkap ya. Ada soalan daripada ni rakan-rakan semua? Nampaknya tak ada soalan gayanya Encik Asri ya. Okey, mungkin Alhamdulillah lega. Saya pun takut juga. tak apa. Orang kata apa perkongsian yang orang kata apa kecil saja yang saya dapat kongsikan Tapi bersama. Ya, perkongsian yang sangat baik ya, bermanfaat dan banyak perkara maklumat-maklumat yang perlu diketahui oleh guru ya, dapat di inilah ya, dikongsikan pada petang ini ya. Mungkin juga apa nama ni slide itu siapa yang apa tu slide PowerPoint tu mungkin juga boleh dikongsikan nanti ya. Ya. Okey, apa tu saya beri peluang sekali lagi pada Encik Asri ya untuk membuat apa nama rumusan keseluruhan ya, rumusan keseluruhan tentang apa yang disampaikan pada hari ini ya. Rumusan ringkas ya. Okey, rumusan ringkas. Apa yang dapat saya kongsikan di sini sebenarnya pendidikan digital ni bukanlah orang kata sesuatu yang asing bagi diri kita dan juga bukan satu asing pada pelajar-pelajar generasi yang akan datang dan generasi sekarang. Jadi untuk itu saya berharaplah supaya kita ni tidak orang kata apa terlalu ketinggalan. Kita memanglah kalau nak kejar orang kata apa teknologi ni memang sesuatu yang agak mustahil lah. Bukan orang kata apa dalam erti kata kita tak mampu nak kejar. Kerana perkembangan teknologi ni orang kata apa terlalu pesat, terlalu laju, terlalu pantas. Orang kata apa kadang-kadang dia melebihi yang sepatutnya. Maksudnya contohnya begini, contohnya dari segi teknologi itu bukan sepatutnya tahun ini, mungkin tahun akan datang patutnya yang dia apa teknologi itu patutnya ada, tetapi ia tidak berlaku begitu. Kadang yang kita dapat lihat
kenderaan-kenderaan pada masa hadapan dah ada pun dapat masa kini, yang sepatutnya pada masa akan datang telah ada pun pada masa kini. Jadi untuk itu kata apa, kita kalau boleh kita cuba ikutilah, ataupun kita cuba orang kata apa, mendapatkan seberapa banyak input ataupun seberapa banyak maklumat berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kurang-kurangnya orang kata apa, bila orang lain bercakap ke kita, orang kata apa, boleh kita boleh, bukan nak berdebat lah, kita boleh ada perkara yang kita boleh beri maklum balas, maknanya kita boleh bersoal jawab lepas tu. Sebab kita tahu, melainkan kalau kita tak tahu orang cerita, kita dengar ni, kita nak apa, nak respon balik pun kita tak dapat, kita tak boleh kan. Jadi kita cubalah orang kata apa, apa, duduk dalam dalam arus itulah, walaupun arus tu agak deras, tapi kita cubalah orang kata apa, berkuat-kuat pun tak apa. Jadi kita orang kata apa, tak tertinggal. Itu sedikit sedikit rumusan yang dapat saya kongsikan pada petang ni. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan pada Cik Asri bin Abu, ya, di atas perkongsian berkaitan dengan pendidikan digital pada petang ini, ya, atau perkongsian yang penuh maklumat, ya, yang perlu para guru tahu, ya, khususnya yang berkaitan dengan dasar pendidikan digital tadi, ya. Dan tadi kalau kita teliti, ya, banyak ruang dan peluang yang perlu kita teroka lagi, ya, seperti mana dirumuskan oleh apa nama Encik Asri tadi, ya. Apa Jadi mengucapkan bagi pihak CDS, saya ucapkan terima kasih banyaklah pada tadi, ya. Dan kalau apa nama ni, ada ada apa nama ni, ruang dan peluang, mungkin kita cadang nak panggil lagi lah, ya, apa nama ni, Encik Asri, untuk kita apa kata, uh, ber, ber- berkongsi-kongsi lagi. Saya tengok tadi banyak perkara yang boleh dikongsi lagi, ya. Tapi manakala masanya agak terhad, ya, uh, kita sebab batasan waktu tadi, ya, kadang sebenarnya banyak, saya percaya banyak yang boleh dikongsikan, ya. Ya. Baik, saya nampak di talian juga, di peruangan chat juga tak ada dikongsikan bahan oleh Cik Asri, ya. Jadi tuan-tuan dan puan boleh boleh dapatkan bahan tersebut, ya. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya, dan kepada semua rakan-rakan penonton sekalian, ya, saya juga ucapkan terima kasih apa di atas apa nama ni, komitmen bersama-sama dengan kami daripada awal hingga ke akhir slot CDL hands-on session hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan dengan tajuk yang lain pula, ya. Jadi untuk CDL hari ini kita taruhkan dulu, ya. Kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.